Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Encik Kamil bin Alam daripada ATM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sila memperkenalkan diri. Ya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Kamil bin Alam, berasal dari Kampung Bal, RPS Kemar, Grig, daerah Hulu Perak, di negeri Perak Darul Rizwan. Okay. Dari segi pendidikan awal sampailah status sekarang lah, kena ikon orang asli lah. Yang kami nak bersama anda sebagai ikon untuk motivasikan anak-anak kami di sekitar Sungai Siput ni. Ya. Okey, saya sebenarnya suka dalam bab motivasi ataupun bab kita perkongsian ni berkenaan dengan perjalanan kita sebagai saya lebih suka perjalanan sebagai manusia lah. Kehidupan kita di muka bumi ni sebenarnya kita macam-macam kita punya jalan cerita. Mungkin yang ni ada jalan cerita sendiri, macam orang lain punya jalan cerita sendiri. Macam saya, jalan saya sendiri sebenarnya bersekolah dan saya dilahirkan pada tanggal 28 bulan 3 1986, dan pada tahun ini saya berumur 32 tahun. 32 tahun tu kampung tu tak kampung lah, cikgu. Saya tak pernah lupa, setiap bulan boleh katakan setiap bulan balik kampung lah, walaupun bertugas ataupun dapat kerjaya di Kuala Lumpur lah. Dalam bidang yang saya pegang sekarang ni bukannya semudah yang disangka. Selaku penyampai juruhebah dalam sebuah stesen radio. Bermula pada tanggal dulu sekolah rendah saya bersekolah di SK Apres Kemah bermula pada tahun 1992 sehinggalah tahun 1998. Selama 6 tahun di Apres Kemah, dan selepas itu umur 13 terus pada tahun 1999 saya dihantar oleh pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli, iaitu diberi tanggungjawab untuk menjaga kebajikan ataupun hal-hal pendidikan masyarakat orang asli dah. Dan daripada kampung ini terpisah. Kalau kita kata dalam sekolah menengah, sekolah rendah tu kita kata dekat, berdekatan dengan family, keluarga kita. Pagi kita pergi sekolah, tengah hari kita balik, kita akan jumpa mak bapak kita. Tapi bila dah dihantar ke sekolah bandar, Sekolah Menengah Sultan Idris Shah II yang bertempat di Kampung Air Panas, pada tahun 1999, umur 13 tahun, ditempatkan di asrama. Kita dah biasa dengan family kita, dengan perhiasan, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Sekali kita kena hantar ke sana. Tapi disebabkan semangat, cekal, kita punya impian tu sebenarnya tinggi, nak mencapai macam orang lain juga. Kalau orang lain berjaya, takkan kita berjaya. So kita akan cuba renggangkan, bukannya kita lupa keluarga, kita renggangkan demi kita nak mendapatkan satu ilmu yang boleh berjaya. Pada tahun 1999 sehinggalah tahun 2000, setahun saya bersekolah di SMK Sultan Idris Shah II. Tahun 2000 saya berhenti balik kampung. Mungkin disebabkan ajakan rakan-rakan pun tak juga sebenarnya pada diri kita. Kalau kita kuat iman, kita tak akan berlaku. Tapi pada masa itu kita lemah. Pada tahun 2000, umur 14 tahun, lemah. Mungkin lemah ajakan tu jugalah. Kita pun fikir, boleh lah, nak balik lah. Dan berhenti. Setahun tak bersekolah. Tingkatan 2. Memang tak bersekolah tingkatan 2. Tingkatan 1 je bersekolah. Pada 2001 saya datang balik ke sekolah disebabkan peribumi. Masyarakat orang asli diterima pihak sekolah lah untuk beri peluang kedua untuk bersekolah. Pada masa itu saya terpanggil saya bersekolah balik sebenarnya. Bila cuti sekolah sepanjang tahun 2000, rakan-rakan semua balik kampung, naik bot, naik ferry, jalan ramai-ramai balik kampung. Kita terasa, takkan saya umur baru 14 tahun, takkan nak duduk kampung macam ni. Jadi terpanggil tu saya datang balik, saya mohon balik 2001. Saya datang, saya masuk tingkatan 3, umur 15 tahun. Masa tu disebabkan kerosakan transport, iaitu pengangkutan bot ferry, menggunakan bot ferry di Tasik Temenggong. Kami disediakan, pihak jabatan disediakan lori terak yang besar. Jadi kami
pergerakan kami daripada kampung tu sampai ke Greek melalui jalan Balak, Gentes, Pos Piyah, Pos Poi, Kampung Baung dan sealiran dah sehingga ke Greek 12 jam. Itu dia. 12 jam perjalanan begitu lama kan. Tapi disebabkan kecekalan hati kita untuk berjaya macam bangsa lain, masyarakat lain. So kita teruskan. Pada 21 saya ditempatkan di kelas yang terakhir sekali. Dan bukan setakat kelas yang terakhir, malahnya tempat meja pun yang terakhir. Yang terakhir, yang last. Mana kalau dalam satu kelas tu kita ada 39 pelajar, saya lah 39 tu. Mana dalam kedudukan kehadiran ke buku log yang cikgu sediakan saya buku, saya paling last 39. Jadi pada 2001 tu kalau kita tolak campur bahagi dan sebagainya dengan masa dalam setahun tu, kita ada 365 hari setahun. 12 bulan tu kalau dia tolak dengan cuti penggal pertama dan seterusnya, dengan perayaannya, dengan itu ininya, berapa kerat sangat jadi gue. Jadi tak apalah, kita cuba kita duduk asrama. Dia punya asrama ni sebenarnya, perkongsian saya juga, asrama ni sebenarnya satu tempat yang sesuai untuk kita belajar, mengulang kaji bersama dengan rakan-rakan kita. Bila di asrama ni sebenarnya dia punya waktu dan peraturan dia memang dah disediakan. Pada 2001 tu saya tak apa sedar, dalam setahun tu pencapaian saya dalam PMR kedudukan nombor 1 antara 30 pelajar. Oh, terbaik. Jadi daripada situ saya rasa kalau saya boleh belajar dalam beberapa bulan saya berjaya, saya kena teruskan lagi. Pada tahun 2002 saya dilantik sebagai penolong ketua belajar. Penolong ketua belajar asrama yang nak kena jaga 300 belajar ni. Kami di Hulu Perak ada 3 sekolah, 3 RPS Banun, Dala dan Kemah. Jadi daripada 3 RPS tu dicampurnya dengan pelajar lain, semuanya 300 lebih lah pelajar. Jadi saya ditanggungjawabkan sebagai timbalan penolong ketua belajar asrama. Pada tahun 2002 saya sahut cabaran, saya jadi penolong, dan pada 2003 saya terus jadi ketua belajar pula. Dan pada tahun 2002 saya dinobatkan sebagai pelajar tokoh negeri Perak. Bertempat di Ipoh. Tak dijangka sebenarnya benda macam ni terjadi kepada kita lah. Tuhan tentukan. Ya, betul. Usaha yang yang kita lakukan, penat lelah kita tak kenal sebenarnya walaupun jauh perjalanan. Dan 2003 saya mengambil exam SPM lah. Pada masa itu mengambil exam SPM taklah secantik orang lain saya punya keputusan sebenarnya cikgu. Tapi disebabkan usaha juga untuk mengubah cara hidup lagi, tak apa, saya akan cuba. Pada 2004 saya bekerja di kilang. Kalau siapa yang selalu lalu Kantan, kilang Cemor, Lava Simen tu, saya pernah bekerja situ dalam 5 bulan. Sebagai pembersih periuk yang besar tu. Simen tu penuh habuk. Jadi pada masa tu saya kerja, takkan sebab saya punya keputusan SPM pun taklah secantik orang lain. Tak apalah, saya nak kena niat juga cari benda lain pula saya belajar. Dan pada tahun 2005 saya sahut cabaran untuk saya melanjutkan pelajaran saya dalam bidang IT. Pembantu takbir dan penyela takbir tahap 2 dan tahap 3, bertempat di Kolej Selama Perak selama setahun. Daripada 2005 tu setahun saya sambung belajar sana, dan saya dapat sijil lah daripada hasil tu. Dan daripada tak pandai menggunakan komputer, IT, Microsoft dan sebagainya, PowerPoint dan sebagainya, Excel dan sebagainya, saya dah boleh dah. Daripada situ kata tambah tokok saya punya kemahiran tu, dengan saya punya sijil SPM, dengan PMR tadi, dengan UPSR, dengan tamat sijil sekolah semua. Terus ke 2006 pun masih lagi mencari kerja, tapi kerja merata lah. 2006 saya mengambil keputusan untuk mencuba satu perkara pula. Mencuba satu perkara ni dalam bidang kemahiran, di mana 2006 saya mengambil keputusan untuk menjalani satu kursus yang diberi nama backhoe loader, iaitu lesen H roda berantai 3 bulan, yang bertempat di Damansara Damai, di bawah pengurusan Jabatan Kemajuan Orang Asli di Kuala Lumpur lah. Dan pada 2007 saya masih lagi mencari kerja, dan 2008 rezeki saya, 2007 saya bekerja sebagai motong rumput di sekitar Kuala Lumpur.
dengan kontrak di BKL lah. Selepas itu 2008 saya punya rezeki dalam bidang penyiaran. Saya cuba nasib dalam bidang penyiaran. Saya pergi Temuduga pada tanggal 2 Februari 2007. 20 Februari 2024 Februari 2008. Pada masa yang sama sebenarnya, pada tarikh itu saya kena ambil test lesen JPJ di Greg. Disebabkan saya nak hinggalah sekarang, pada mulanya Pismen, dan sekarang saya selaku penerbit rancangan B29 kontrak itu. Dan pada tahun lepas saya terima satu sijil penghargaan daripada majikan saya, iaitu APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun lepas lah. Itu saja perkongsian daripada saya lah. Okey, terima kasih. Supaya anak-anak yang di luar sana, ini orang yang diumpamakan garam tetapi bukan gincu. Jadi anak-anak yang saya kasihi, sama-samalah kita mengubah nasib keluarga. Hanya dengan pendidikan, hanya dengan keyakinan, untuk majukan diri, kita majukan diri, keluarga kita pun maju. Satu masa nanti mak ayah kita akan sakit dan perlukan rawatan daripada kita, maka kita sudah ada profession, kita sudah ada kewangan, maka kita boleh bantu mak ayah kita dan anak-anak kita, masyarakat kita, untuk sama-sama menuju ke arah kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.